ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan puan-puan sekalian, berkumpullah seluruh makhluk ni nak buat sesuatu, takkan dapat melainkan diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkumpul semua makhluk ni nak matikan COVID-19 ni, seluruh manusia hari ni seolah berkumpul berusaha untuk menghentikan COVID-19 ni, takkan berjaya melainkan diizin oleh Allah. Kalau Allah tak izin, dia takkan berjaya. Seluruh manusia seorang berkumpul nak menghalang satu benda dari berlaku, takkan dapat. Dia akan tetap berlaku melainkan Allah mau, dia tidak mau berlaku. Tak ada yang berkuasa melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang berkuasa melainkan Allah. Apa pun. Jadi sekarang COVID-19 ni, seluruh dunia dah setahun dah, hampir. Kita diserang oleh virus yang halus, yang kita semua tak nampak. Tapi kesan dia ada. Satu orang tersesak nafas, tak boleh. Dan kalau dia ada sakit-sakit lain, maka keadaan dia akan bertambah teruk, dan dengan izin Allah akhirnya menyebabkan kematian. Kalau tak ada, dia mungkin dapat jangkitan selepas 10 hari, dia pun tak boleh, kuman dia tu tak boleh lagi nak menjangkit ke orang lain. Bukannya orang tu boleh bunuh virus ni, dia tak ada. Kalau immune system dia tak kuat, daya tahan. Kita punya badan ni, Allah bagi kita immune system. Immune system ni terdiri dari macam unit tentera lah. Kalau sebuah negara tu, immune system ni macam pasukan tentera ni melawan musuh. So ada kala tentera tu tak boleh melawan, dapatlah jangkitan. Kadang dia melawan diri dia sendiri. Itu dia dapat penyakit nama alahan atau allergic. Allergic ni kita dapat sebab immune system kita tak bekerja betul. Dia menganggap satu benda yang sebenarnya bukan musuh sebagai musuh. Jadi apabila immune system tu bergerak, dia ada cara dia macam mana nak melawan musuh badan. Jadi kalau immune system kita tu tak kuat, dia tak boleh menahan serangan virus, kuman, dan dia akan dapat sakit. AIDS tu apa? AIDS tu ialah orang dah tak ada daya tahan lagi dah. Tak ada immune system. Autoimmune deficiency syndrome. Yang kena pada orang yang transmitted through sexual. Air mani, air liur. Transmitted, berjangkit melalui perantaraan hubungan seks. Tak kira halal atau tidak. Kalau pasangan suami itu atau isteri itu ada AIDS, maka dia akan berjangkit pada suami dia atau isteri dia, anak-anak dia. Kalau rasidi ada AIDS, anak dia, isteri dia.
So Rashidi ni bila dapat AIDS sepatutnya tak boleh kahwin. Sebab itu sekarang semua orang nak dapat sertifikat boleh kahwin kena ambil ujian AIDS. Rashidi zaman dia dulu tak ada, adalah. Zaman saya tak ada. Zaman saya tak ada semua masuk kursus, semua tak ada. Kahwin aja. 81. Saya kahwin lebih kurang tahun 81. 81. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, ini badan kita ada immune system. Immune itu kadang are not working well. So kenapa dia tak dapat bekerja dengan betul? Sebab dia tak ada makanan. Macam askar tu tak diberi gaji ataupun tak ada makan, lemah je. Jadi dia tak dapat menentang musuh lah. Atau bukan musuh, dia anggap musuh. Dia not working well also. Jadi Allah dah bagi dalam badan kita satu sistem untuk menyerang, invasion, untuk menyerang mana-mana penaklukan badan oleh bakteria dan virus yang kita tak nampak. Begitulah dengan COVID-19, virus tu. Mereka yang immune sistemnya tak kuat, dia akan dapatlah jangkitan tu. Jadi orang Amerika walaupun dia makanan bagus, immune system tak bagus. Banyaklah kena. Jadi bapa tuan, macam mana kita nak kuatkan immune system tu lah. Sebenarnya cara yang betul untuk melawan COVID-19 bukan dengan bagi vaksin. Vaksin tu ialah kalau immune system badan orang tu tak kuat, maka vaksin tu tak akan membantu sangat. Yang sebenarnya Allah bagi kita badan manusia ni tentera dah untuk menyerang. Sebab itu mereka yang ada immune system yang kuat ni biasanya orang-orang asli, orang dalam hutan yang makan makanan bagus. Mereka makan benda-benda mentah. Dan kalau mereka dapat tupai, mereka akan bakar. Mereka tak ada masak, goreng, tak ada. Zap, rap. Dan mereka makan daun-daun. Air-air mereka dari gunung bersih. Umumnya orang asli ni sihatlah. Dia macam haiwan juga. Haiwan umumnya sihat. Sebab apa? Mereka pun makan bukan boleh suka hati. Apa yang Allah tentukan. Macam harimau yang tak boleh makan tu suka dia. Apa yang Allah tentu dia makan. Jadi dia tak ada makan masakan macam kita. Kita boleh goreng, kita boleh panas, macam cara kita buat. Culinary arts kita. Nak buat benda makanan tu sedap. Kerana keinginan kita untuk makan sedap ni, kita dah tak makan makanan tu dengan mentah. Kan? Yang mana bila makanan tu masih mentah, daun tu segar, dia punya mineral tu yang penting tu. Makanan untuk badan kita, tisu kita, sel-sel kita, immune cell kita ni ialah minerals. Jadi mineral ni ada dalam tanaman. Dalam tanaman dimakan haiwan, dia ada juga dalam haiwan. Tapi bila kita panaskan makanan kita begitu tinggi, atau temperature tinggi, dia matilah. Mineral tu mati, mineral dalam sayur pun mati, habis. Dan makan, hanya makan itu je lah. Fiber, serat. Jadi banyak kita kurang sihat immune system. Jadi Allah SWT bagi kuman AIDS tu, dia makan sel immune tu. Jadi badan tu dah tak ada immune dah. Tentera tu tak ada lagi. Jadi bila tentera tak ada, demam tu mati.
Dia dapat jangkitan sikit je mati. Itu dia. Dia tak boleh sakit. Mana boleh tak boleh sakit kan? Jadi cara yang betul adalah kita kena kuatkan imun sistem dengan memakan makanan yang baik dan dimasak dengan cara betul dan halal. Tak boleh baik je. Itu satu perkara. Dan kita kena juga tahu kenapa kita punya mineral tu hilang. Sebab utama mineral kita hilang dalam badan kerana kita mengalami tekanan. Tekanan atau stres. Takut ni stres. Bimbang, tak ada duit tak cukup, macam Hazri tu kan. Hazri tu muka dia muka orang bimbang. Apa dia bimbang? Macam-macam lah, saya tak tahulah. Tapi apa benda yang kita takut? Takut lapar, takut mati, takut tak ada duit, takut tak apa. Apa takutlah? Takut cicak, takut kucing. Kalau satu orang dia takut kucing, kucing ada kat rumah, maka dia akan sentiasa dalam tekanan lah. Kalau kucing tak ada, dia tak ada lah. Yang dia sedih, sedih. Tak dapat apa dia nak, sedih. Girlfriend dia, boyfriend dia putus, sedih. Atau duit tak cukup, apa je nak tak dapat, kecewa. Orang yang dia sayang lari tinggalkan dia, kahwin, dia kecewa. Kecewa tu kadang tak boleh hilang dalam 2-3 bulan, berbulan-bulan. Ada orang bertahun. Jadi sedih, takut. Dan bila satu orang marah, dia pendam. Marah tu dah tekanan tu. Bila kita jadi orang pemarah, asyik marah, itu kita orang penuh tekanan. Bila kita marah macam Rasidi ni, tekanan, badan tak sihat man. Kurus saja. Bila immune system kita dah tak dapat makanan, dia dapatlah jangkitan. Bila dia dapat kuman AIDS tu, kuman yang dia serang immune system kita, macam Rasidi, maka dia dapat AIDS lah. Maka Rasidi tak boleh demam. Demam aja, dengan izin Allah mati. Jadi begitulah COVID-19 ni. Jadi bukan makna orang yang tak kena tu dia kadang tak dapat jangkitan. Dia dapat jangkitan, tapi immune system dia kuat. Jadi kalau kita nak menyerang COVID-19, kita tak boleh buat rakyat Malaysia ni PKP je. Tak habis-habis PKP. Apa nama ni? PKP apa? Perintah Kawalan Pergerakan. Itu aja. Tak boleh pergi sana, tak boleh. Itu menghalang transmission. Dia tak menghalang infection. Dan bila dapat infected, dia tak akan membuat orang tu boleh sihat. Dengan PKP, PB, itu je Muhyiddin dapat bagi tahu. Itu pun dinasihat oleh doktor-doktor ni lah, bukan dia tahu. Muhyiddin bukan doktor. Jadi cakap tu lah, tak boleh melintas kawasan daerah, lepas tu kena fine 1,000. Orang yang kena fine tu dapat tekanan. Lepas tu diberhenti kerja, dapat tekanan lah. Tak ada duit. Jadi tekanan tu menyebabkan bertambah lagi. Immune system dia kurang. Tak tenang, tak semayang, tak cakap kalimah. Benda yang menambahkan tenang, orang banyak cakap kalimah. Orang yang banyak cakap tiada berkuasa melainkan Allah. Itu perkataan baik. Bila cakap tenang, hati jadi tenang. Orang yang cakap kalau aku ada duit, aku nak ini, nak itu, itu tak dapat, tekanan. Dapat, hilang, tekanan. Macam tu. Kalau satu orang cakap, saya takkan dapat apa saya nak, melainkan Allah bagi. Ini perkataan yang tenang. Allah bersama saya, semua saya boleh buat.
Itu perkataan tenang. Perkataan saya mesti mau buat, mesti saya mau dapat. Itu perkataan tekanan. Jadi kalau satu orang mau tenang, dia mau banyak bercakap yang baik. Nak bercakap yang baik ni, dia kena buat kerja dakwah yang ditunjuk oleh Dr. Nasuha, yang diajar oleh dia, yang kamu semua tak nak buat. Banyak yang tak nak buat sebab kamu kata tak ada faedah. Kamu tahu tak, kalau kamu tak cakap perkataan baik ni dalam sehari lah, kamu dapat tekanan. The whole day tekanan. Kalau cakap pun dapat tekanan ya, kalau dia tak masuk dalam hati, sangatlah. Tapi paling kurang dia kurang sikit lah. Terutama masa gas tu, masa cakap tu macam Sufian. Masa cakap tu hilanglah sikit tekanan dia. Sebab dia tu terus buat gas. Sebab tekanan hilang. Tapi bukan untuk sukakan Allah. Jadi iman Sufian tak naik. Sebab dia bercakap hanya nak hilangkan tekanan. Kalau tak buat gas ni macam risau. Macam tak tenteram. Jadi buat gas lah. Itu dia akan dapat faedah, tenang, tapi dia tak dapat iman. Sebab niat dia buat gas untuk hilangkan tekanan. Jadi bercakap yang baik ini adalah cara paling berkesan untuk hilangkan tekanan. Saya punya pesakit-pesakit yang dapat sakit mental, semua saya bagi dia self-talk therapy. Self-talk therapy itu mengandungi 20 ayat. 20 ayat, 10 ayat tentang keyakinan, 10 ayat tentang fikiran. Yang baiklah ayat-ayat yang menyebabkan dia hilang tekanan. Dengan izin Allah, lama-lama dia punya sakit jiwa hilang. Lepas tu saya bagi dia ubat. Dan ketiga, saya bagi dia pemakanan yang betul. Yang keempat, saya suruh dia buat exercise. Ini bukan untuk penyakit mentalnya, semua penyakit. Jadi hari ni orang tak percaya saya punya cara ni. Macam Azri tak percaya. Azri kadang-kadang dia pening kepala. Itu memang tanda-tanda immune system not working, not so well. Pening, duduk. Dia masih membiarkannya tanpa nak jumpa saya. Sebab dia ingat cara merawat ni makan pil, Panadol, Ponstan, pening kepala. Jadi dia makanlah je pening kepala je. Pening kepala makan Ponstan, Panadol, pening kepala makan Ponstan, Panadol. Rupanya ada lain. Last stage 4. Apa ni, brain tumor. Stage 4. Macam-macam lah. Orang hari ni sakit je makan Panadol. Jumpalah doktor. Itu doktor biasa kadang saya tak ada sakit, tak ada sakit. Belum nampak lagi. Awak ni tekanan agaknya. Tapi doktor tak boleh nak rawat tekanan tu. Doktor biasa. Dia tak belajar dalam dia punya ilmu perubatan macam mana nak merawat tekanan, tak ada. Dia punya subjek merawat tekanan tu tak ada. Sedangkan tekanan ni menyebabkan kita punya body tak sihat. Badan tak sihat. Kerana roh kita tu tak sihat. Tekanan ni kerana roh dan mental kita tak sihat. Sebab itu badan jadi tak sihat. Kita kena tahu kenapa badan tak sihat. Semua doktor seluruh dunia dia orang tak faham. Sedangkan doktor Islam tu pun tahu yang kita ni bukan dibuat oleh badan aja. Kita ni terdiri daripada roh, mental dan badan. Mereka masih tak 6 tahun, 5 tahun belajar perubatan tu badan aja. Dia orang belajar immune system ni, semua belajar. Dia orang tak tahu bila immune system ni tak boleh sihat. Bila kita dapat tekanan, dia pula tak tahu macam nak merawat tekanan. Jadi semua pesakit yang jumpa doktor, dia terus sakit. Kalau dia kencing manis, darah tinggi, tak boleh nak sembuh. Hanya dia bagi ubat menahan kencing manis tu ke darah tinggi. Tapi darah tinggi tu masih ada. Kencing manis. Last dia collapse. Dia pergi hospital lah. Lepas ambil pil, doktor dah bagi banyak duit, doktor dah dapat. Sekarang doktor dapat duit dengan dia pergi hospital pula. Letak tube sana, letak sini. Kena bayar duit masa hospital. Lepas tu kena operate, dapat duit lagi.
Jadi perubatan sekarang ni nak dapat duit daripada orang sampailah akhirnya dia mati. Mati itu pun bila dah tambai waktu roh dia. Jadi kalau badan dia boleh lagi makan drug tu, dia makan lah. Boleh operate lah. Itulah perubatan yang dinamakan nak sihat hari ni. Dia bukan perubatan tu. Jadi manusia semuanya telah tak dapat rahmat dari Allah sebenarnya. Mereka tak tahu macam mana nak merawat diri dia orang pun. Tak diberi ilmu. Sebab tak ada orang manusia ni yang betul baik, yang Allah suka, yang Allah ajar kat dia. Tak ada. Jadi mereka yang tak nak macam berubat dengan saya ni, mereka pun orang yang terhindar dari rahmat Allah tu. Kan macam Azri ni, dia sakit kan. Dia tak ada ambil perubatan dari saya. Mana dia terhindar dari rahmat Allah tu tadi. Bila dia dah teruk, dah pergi hospital, dah semua tak jadi, dia termasuk dalam orang yang kena bayar duit lah kat doktor. Bukan murah nak pergi doktor pertama saja. Kan? Jadi tuan-tuan bapa sekalian, manusia ni dia tak dapat menyerang dia punya musuh, kuman-kuman virus ni, sebab terhindar dari rahmat. Macam Yazid terhindar dari rahmat. Anak dia ada sakit kizo. Saya dah rawat dia sekali. Nak rawat lagi tak ada. Terhindar. Alasan tak ada duit. Bukan tak ada duit. Terhindar. Terhindar dari rahmat Allah. Tapi anak dia ada bagus sikit lah. Dia tak nampak dah bayang-bayang waktu. Kadang-kadang dia nampak benda dia. Sekarang dah tak ada. Itu terpaksa Yazid berbayar duit. Diri dia sendiri dia tak pernah nak rawat. Sebab tak ada cukup duit. Bukan tak cukup duit tu, terhindar dari rahmat. Rasidi ni terhindar dari rahmat. Jadi Allah SWT, orang yang tak dirahmati ni, dia Allah buat dia sakit. Bila sakit, mana nak seronok hidup kat dunia ni? Nak ibadah pun tak dapat. Nak semayang pun tak dapat dengan betul. Katakanlah sakit ni, tak boleh kita menggunakan masa kita dengan baik untuk beribadat. Jadi bila kita tak dapat beribadat, maka itu mana terhindar dari rahmat. Satu lagi yang kita tahu, yang kita sakit, tak boleh seronok. Tak boleh senyum, tak boleh sana sini baring. Kita ingat itu yang besarnya kalau kita sakit ni. Terhindar itu pun terhindar dari rahmat juga. Tapi paling besar kita sakit ni ialah kita tak dapat beramal, beribadat dengan betul. Macam Rasidi, dia pergi 4 bulan India Pakistan, 3 suku 4 bulan tu sakit, terbaring. Sebab bila dia dekat India, kuman banyak India, immune system dia tak kuat. Tiap kali orang yang tak kuat immune system dia pergi India terlantar. Macam-macam penyakit lah. Memang kuman banyak sana, virus, bakteria. Tengok saja makanan dia, dihidang tengok lalat dan keliling. Pergi tandas dia, semua tahi sana, tahi situ. Saya tahun 79 saya pergi 4 bulan di India, Pakistan. Tak ada tandas tempat kadang masjid tu. Masjid tu tak ada lubang, tak simen aja. Tak boleh nak berak, tapi kerana terpaksa berak juga. Memang banyak bakteria sana. Aku tengok saja lalat bertamau, nyamuk sana sini. Jadi mereka yang tak kuat immune system dia senang dapat jangkitan. Itu tanda dia Rasidi ni, immune system dia tak kuat. Jadi Allah SWT bagi manusia ni supaya immune system dia kuat, bagi agama. Bila budak lahir je Allah suruh bagi susu ibu. Susu ibu tu dia makanan untuk bakteria bagus dia. Satu orang yang banyak bakteria tak bagus dalam badan. Dalam badan kita ada 2 jenis bakteria. Satu bakteria bagus, satu bakteria tak bagus. Dalam kita punya usus. Usus besar. Jadi kita punya usus besar ni jadi sihat bila bakteria bagus lebih dari bakteria tak bagus. 80% bakteria bagus, 10% tak bagus, baru namanya bowel tu atau usus tu sihat.
Dan bakteria bagus, dia mengeluarkan antibiotik ya. Untuk melawan jangkitan kuman. Dia juga mengeluarkan vitamin. Dia memudahkan peristalsis, penggerakan baul, supaya waste ataupun kita punya najis senang keluar. Jadi ini semua benda yang orang tak tahu. Dia ingat bakteria semua tak bagus. Bakteria bukan semua tak bagus. Dah lama dah orang tahu. Lepas awal 1900, saintis di Jepun. Hari ni orang Jepun minum itu semua itu bakteria bagus tu. Yakult, apa benda tu. Tapi itu tak cukup. Kalau orang sakit dia tak boleh makan itu je. Budak-budak bagus diberi minum tu. Tapi ini orang tak makan. Banyak. Bila tekanan, orang Jepun banyak tekanan, bakteria tu pun mati. Bakteria bagus tu mati bila banyak tekanan. Bila bakteria bagus mati, bakteria tak bagus naiklah number. Dan bila bakteria tak bagus naik number, kentut pun banyak. Angin pun banyak keluar. Bila digestion kita tak bagus, angin banyak keluar daripada atas, sedawa dan juga bawah. Jadi semua ni perubatan orang tak tahu. Terhindar dari rahmat Allah. Macam Azri terhindar dari rahmat Allah. Terhindar dari berubat Rasidi. Walaupun depan saya terhindar. Kalau dah terhindar tu depan saya pun tak dapat faedah. Jadi orang yang terhindar ni orang yang tak dirahmati. Sebab bukan jenis yang mentaati perintah Allah. Main-main. Maka dia terhindar dari rahmat di dunia dan di akhirat. Hari ini kita tak dapat rahmat ni semua yang Allah bagi melalui saya ni. Ni rahmat kan? Melalui saya ni tak dapat. Mana Tuhan orang tak disayangi sangat oleh Allah. Oleh kerana itu kamu terhindar dari rahmat ni, dari buat kerja dakwah, dari semualah. Dari dapat kesan daripada kerja dakwah. Apa yang kamu dapat? Untuk menyedari kamu bahawa kamu ni tidak sangat disukai oleh Allah, banyak berdosa. Sebab itu Allah bagi kita kuman. Kuman tak bagus, bagi kita penyakit, bagi kita tekanan. Tekanan ni berlaku bila kita langgar perintah Allah. Bila kita langgar perintah Allah, tekanan banyak. Jadi kenapa tekanan tu? Siapa bagi tekanan tu? Kalau tanya kamu, mesti kamu jawab Allah. Mana boleh orang lain. Siapa bagi tekanan tu Samad? Allah. Tapi bukan makna Samad pandai. Dia bodoh. Hanya bila saya tanya jawab. Allah memanglah. Budak kecil boleh jawab. Siapa bagi tekanan pada Sufyan? Sufyan tu penuh tekanan tu. Kamu tengok dulu, muka dia kan buruk kan? Muka buruk, tak ada cahaya. Muka orang banyak tekanan. Tanda hitam. Sekarang ada sikit cerah. Setiap orang yang langgar perintah Allah, dia walau make up banyak, pakai gincu, bedak, tapi tekanan. Takkan dapat muka yang tenang. Sebab roh tak tenang. Jadi makanan roh ni amri Rabbi, perintah Allah. Jadi perintah besarnya ialah buat kerja dakwah, bercakap percakapan yang baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tengok percakapan siapa yang lebih baik. Dari percakapan mengajak manusia kepada Allah. Percakapan yang baik inilah ubat kepada tekanan. Tak nak buat. Tak nak buat gas. Macam Azri, dia buat gas, tak tahu niat dia untuk sukakan Allah atau untuk menghilangkan tekanan dia. Kalau dia niat untuk hilangkan tekanan dia, banyak gas pun tak diterima. Sebenarnya itu faedah daripada cakap yang benar. Kita tak boleh bercakap yang benar untuk hilangkan tekanan. Saya mesti gas, saya mesti semayang, saya mesti, kalau tidak tekanan. Jadi biasa manusia macam tu. Saya mesti makan, nak hilang lapar. Dia tak jadi ibadah. Saya mesti tidur, nak hilangkan mengantuk. Tak jadi ibadah.
Hari ni tak jadi ibadah kalau kita buat apa-apa benda untuk dapat faedah ni. Satu, dua penuntut masa Habibie. Apa nama Habibie? Presiden Amerika Indonesia, B.J. Habibie belajar di Jerman. Ada 2 Yahudi top student. Ranking 1, ranking 2. Dia cakap ke Habib, kau tahu tak kenapa kita punya otak dia pandai? Kita berdua ni pukul 3 pagi kami bangun untuk baca Quran. Yahudi. Ini dia cerita dalam Facebook lah. Jadi dia Yahudi, dia tahu Quran, baca Quran pukul 3 pagi. Bila baca Quran pukul 3 pagi, otak jadi bagus. Habibie pun buat. Jadi Habibie buat untuk itulah, untuk dapat faedah. Tapi Habibie bangun, dia tahajud dulu. Katanya 8 rakaat dengan witir 3. Lepas tu baca Quran. Lama kelamaan Habibie dapat nombor 1. Yahudi menyesal kami bagi tahu. Yahudi tu dapat faedah di dunia. Dia tak ada Islam. Dia tak dapat pahala. Tapi orang bukan Islam ni buat baik, dia dapat faedah di dunia, dia tak dapat di akhirat. Habibie kalau dia baca Quran tu untuk suka ke Allah, baru dia dapat faedah. Kalau tidak, dia pun sama macam Yahudi tu, dapat faedah di dunia. Tapi dari sini kita bertengok betapa besar faedah baca Quran tu. Waktu pagi sebelum subuh. Tak ada kamu nak baca Quran sebelum subuh. Nanti saya nak baca Quran. So Ahmed Sad cakap, otak jadi bagus, boleh jadi bagus. Itu tak boleh. Dia kena niat untuk suka ke Allah, untuk dapat buat apa-apa amal untuk suka ke Allah, iaitu untuk supaya kita ikhlas. Kita tak boleh ada iman sikit. Kita kena ada iman di tahap yang Allah mahu. Untuk itulah kita kena buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan dengan skrip. Skrip tu menolong kamu membuat amal waktu kamu iman kecil untuk suka ke Allah. Kalau kamu menghayati skrip tu lah. Jadi bila kamu walaupun iman kecil dapat membuatnya dengan suka ke Allah, lama-lama iman kamu akan naik. Kalau kamu buat gas dengan tidak ikut skrip, ditakuti, memang berlaku, akan buat untuk dapat iman kuat. Dengan niat nak dapat iman kuat, dengan niat nak tenang. Berapa gas yang dibuat dengan niat nak tenang, nak dapat iman kuat, memang tak boleh dapat iman kuat. Sebab niat salah. Macam Sufyan, iman tak naik-naik. Sebab bila dia cakap, kerana perintah Allah untuk suka ke Allah, saya ingatkan Tuhan, tiada Tuhan dan ke Allah. Niat untuk suka ke Allah tu dah hilang. Sebab mulut cakap tak dihayati. Tak dihayati dengan dalam. Jadi bila kita tak menghayati dia, ikhlas tu tak ada. Sebab memang Allah tak ada dalam hati kita. Kita kena sungguh-sungguh. Jadi sebab itu kita kena buat kerja ni dengan pengorbanan harta diri. Supaya harta diri itu keluar daripada diri kita dan masuk kalimah yang kita ucap tu dengan mudah. Kalau tak ada, mana nak masuk? Buat gas, cakap kalimah yang baik, korban harta diri sendiri tak ada. Banyak juga cinta dunia. Dia tak boleh nak masuk macam Sufyan ni. Kita kata kamu keluar 4 bulan. Tak nak. Dia ingat benda tu tak baik untuk dia. Yang baik untuk dia dapat dunia. Jadi selagi kita tak mau buat kerja, mengajak manusia kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan korban harta diri dan waktu. Bi amwalikum wa anfusikum, tau. Dengan harta dan diri. Diri mean time. Dan mati. Jadi takkan keluar cinta dunia tu, dan takkan masuk kalimah tu. Bila orang marah kita, kita tak boleh marah balik. Kalau kita marah balik, mana ada korban? Bila tak ada korban, mana nak masuk? Sebab itu orang seperti Rashidi, walau lama buat gas, iman tak naik. Sebab tak nak buat kerja cara Nabi. Korban harta diri. Diri min nafsu. Kita nak marah kan? Tak boleh. Rashidi tak amal tu.
Sampai hari ni dia tak jadi orang beriman, beramal saleh. Ni Yazid, dia gas macam mana pun, cinta bini ada dalam penuh. Mana nak masuk? Kerana perintah Allah untuk suka ke Allah, tak boleh juga. Nak menghayatinya. Dah penuh dah, kan? So, salah siapa tu? Salah orang yang mengajar ke salah yang membuat? Yang mengajar boleh suruh aja. Kalau tak nak ikut, macam mana nak jadi betul? Jadi orang yang belajar ni, dia takkan boleh jadi betul kalau dia tak taat dengan apa yang dia ajar. Dengar saja, kan? Kalau dengar saja tak nak buat, tak jadi ya. Sami'na aja, wa ata'na tak ada. Jadilah orang Yahudi. Kami dengar tapi kami tak nak buat. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala bagi agama, bagi kita bila kita kecil, so ibu kita susu anak 2 tahun. Sebenarnya dia tak wajib, tapi dia sunat muakkad. Mereka yang kaya patut, kalau ibu dia tak boleh susukan anak, gajikan orang untuk susukan anak dia selama 2 tahun. Sunat muakkad ni bukan kecil punya sunat, besar, hampir kepada fardu. Sufyan tak ada bagi anak dia minum susu ibu, ada? Tak ada. Dia baca Quran pun tak nak. Mana dia nak tahu Quran yang ditafsir? Tak ada. Kalau baca Quran saya dengan ditafsir, baru ada semua benda tu. Pergilah baca. Dalam Google Play atau Amazon.com. Pergilah tengok. Bukan saya nak duit awak. Awak tu tak ada faedah nanti. Kalau ilmu tak ada, baca Quran pun tak ada. Baca Quran pagi-pagi dengan tahajud. Bukan niat nak jadi pandai, bukan. Macam B.J. Habibie tu. Dia mati dah. Kalau dia hidup, kita tanya niat dia apa. Kalau dia niat dia untuk suka Allah, maka dia dapat dia akhirat. Kalau niat nak jadi pandai, tak ada. Tapi kita boleh bayangkan betapa besar kesan Al-Quran ni. Dibaca waktu pagi. Orang Yahudi tu kafir, tapi dia faham Taurat, Injil apa semua ni. Dia dibaca pagi, kan? Membuatkan otak jadi geliga. Ini berita betul. Tapi ya, mengikut niat kita, Yahudi tu niat dia di dunia, dia dapatlah jadi pelajar terbaik. Bila B.J. Habibie baca Quran juga, dan dia pun orang Islam mungkin ni, dia tahajud pula, dia jadi nombor 1. Dulu dia bawa pada Yahudi tu. B.J. Habibie, Presiden Indonesia untuk singkat waktu lepas siapa? Soeharto. Indonesia dengar ceramah ni, buat tak nak. Tak ada orang nak baca Quran pagi ni. Dengar, ya. Buat tak. Kita pagi tidur sampai subuh, baru bangun. Kalau teruk sampai matahari naik, subuh kadar. Mana nak jadi orang betul? Allah, perintah Allah ni semuanya untuk jadi kita bagus, bukannya tak bagus. Semua bagus. Kita kena tahu perintah Allah. Untuk tahu dia, pertama kena baca Quran dan faham Quran tu, bukan baca je. Jadi baca Arabnya, terjemahnya, tafsirnya. Tak ada rugi. Dunia ni sementara. Kalau kamu nak duit aja, maka binasalah kamu. Mati nanti terus binasa, masuk neraka selamanya. Waktu tu baru menyesal, maka tak ada guna dan tak faedah. Oh, betul Dr. Nasar cakap dulu. Kami kena baca Quran pagi-pagi. Tak ada. Alah, Dr. Nasar bolehlah buat tu, kita tak payah. Saya kalau buat baca Quran ni, saya tafsir je, lepas tu saya tak baca. Kalau saya macam itu, saya jadilah orang macam kamu, tak baca Quran. Sekarang saya dah tafsir, saya baca pula. Tiap-tiap pagi baca. Dulu tiap-tiap pagi saya tulis. Sekarang saya baca juga sepanjang hari. Dah tak ada kerja lain, baca Quran lah. Apa kerja lebih baik dia baca Quran? Saya tak ada nak mengajar, tak ada pergi mana-mana. Baik saya baca Quran.
Tapi tak adalah baca Quran, saya tidur, bangun tidur, baca Quran. Tidur, bangun baca Quran, makan, itu je. Kalau saya mati dalam keadaan ni, saya dinamakan orang Quran. Dan saya akan naik syurga, baca Quran sampai saat ayat last saya mati. Sebelum saya mati. Mana seluruh Quran. Kita tak boleh baca Quran ni sampai Qul a'udzu binas berhenti. Dari kecil dulu dah habis dah Quran, dah khatam dah. Pahaman kita hari ni khatam Quran, itu semua salah. Kita kena terus menerus baca Quran. Terus menerus khatam. Habis khatam baca lagi. Habis khatam baca lagi. Sebab itu kita kena baca bukan sampai Qul a'udzu binas. Sampai wa ulaika humul muflihun. Surah Fatihah, Baqarah. Wa ulaika humul muflihun. Lepas tu baca lagi. Namanya Al-Hal Al-Multawil dalam hadis. Mana kita tak benci Quran. Ini namanya orang Quran. Tak payah nak jadi hafiz Quran. Kita jadi orang Quran, nanti di syurga kita akan disuruh baca Quran. Kita tak buat untuk ini, tapi dia untuk sukakan Allah. Tapi faedahnya janji Allah itu dia. Lebih daripada nak jadi pandai ni. Tapi pandai tentu sekali lah. Kamu tak tengok ke saya ni pandai? Kenapa saya pandai? Sebab Quran lah. Kamu kenapa bodoh? Kenapa kamu bodoh Rashidi? Sebab apa? Baca Quran pun tak ada, faham pun tak ada. Quran tu besar punya mukjizat. Depan mata, biarkan dia. Azri dulu bila dia select buat dakwah, tak baca Quran. Satu kali dia tahu betapa buruknya dia. Dia tengok Quran, dia nak baca, tak boleh baca. Dia nak pegang pun tak boleh. Allah hindarkan dia daripada Quran. Si bodoh tu. Azri tu, pendek je, kecil je. Tapi, lihat melawan Allah, besar. Tinggal kerja dakwah, melawan. Kecil aja dia. Allah picit aja dia mati. Macam itu pun tak sedari, nak melawan Allah juga. Lari dia kerja dakwah. 10 tahun baru balik. Lepas tu dia cakap dia dah bagus dah. Apa nak suruh buat, dia tak nak buat. Dia fikir anak dia macam mana nak dapat dunia. Masih lagi nak dapat kaya. Inilah orang tak sedari. Okey.